pada 12 hari bulan hingga 19 hari bulan November, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof melawat ke Shanghai dan Beijing untuk memperdalam kerjasama kedua-dua negara dalam berbagai bidang termasuk minyak sawit. CGTN Malay berpeluang membuat temu ramah eksklusif dengan Yang Amat Berhormat di Beijing. Terima kasih Datuk Seri kerana memberi peluang kepada CMG untuk membuat temu ramah eksklusif ini, dan ini merupakan lawatan sulung bagi Datuk Seri sebagai Timbalan Perdana Menteri datang ke China. Jadi bolehkah Datuk Seri memperkenalkan sedikit sebanyak tentang pencapaian lawatan kali ini? Pertama sekali terima kasih kerana dapat bersama dengan saya untuk memberi ruang dan peluang kita beramah mesra, saya kira. Memang benar ini adalah lawatan pertama saya sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia ke Beijing dan juga ke Shanghai. Tetapi sebelum ini saya pernah ke Shanghai, pernah juga ke Beijing dan beberapa tempat di negara China. Lawatan ini sebenarnya memang bertujuan membuat persiapan sebenarnya kepada sambutan 50 tahun ulang tahun hubungan diplomatik antara negara kita. Dan sudah pasti ianya merupakan satu yang amat bermakna disebabkan lanjutan daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pertemuan dengan Presiden dan Premier China ini untuk memperkukuhkan sebenarnya hubungan di antara dua negara yang sudah pun kuat, tapi kita nak perkukuhkan lagi supaya lebih mesra di antara people to people, di antara business to business dan juga antara dua negara ini. Jadi ini antara matlamat mengapa saya membuat kunjungan lawatan ke negara China ini, di mana di Shanghai kita berjumpa dengan industri player untuk kita mempromosikan minyak sawit, dan juga di Beijing kita berjumpa dengan kepimpinan tertinggi negara China daripada dua vice premiernya, Menteri Pertanian dan juga Menteri berhubung kait dengan custom dan sebagainya. Di samping itu kita juga membuat lawatan ke tempat institut pendidikan di negara China ini, di Beijing khususnya. Dan ini sebenarnya memang untuk mencari jalan bagaimana kita dapat tingkatkan kerjasama erat di antara dua negara ini dalam sektor perdagangan dan juga khususnya dalam bidang pertanian dan teknologi baru dan sebagainya. Di mana saja saya pergi memang saya akan melihat persekitaran. Pergi ke semayang subuh khususnya di masjid-masjid. Ini salah satu cara kita dapat merapatkan hubungan antara bukan saja dari segi budaya, keagamaan dan perdagangan, tapi juga bagaimana kita nak mencari persamaan di antara dua negara ini. Dan ini merupakan rutin saya lah untuk tiap mana-mana saja saya pergi. Saya akan pergi ke masjid untuk sampai melihat arkitekturnya, dan berkenal mesra dengan masyarakat di situ, dan sudah tentu kita dapat saling pertukaran pandangan, budaya, pemahaman dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa lawatan kali ini amat bermakna sekali, dan saya melihat begitu banyak perubahan khususnya di Shanghai, bagaimana mereka menguruskan pembangunan bandar lama ke baru, menguruskan air mereka, sungai dan sebagainya. Suatu ketika dulu sungainya boleh kata agak tercemar, sekarang begitu bersih sekali. Itu pemandangan yang saya dapat lihat di Shanghai, dan sebab itu saya kira banyak lagi yang perlu kita belajar bagaimana pengalaman yang dilalui oleh China itu untuk dibawa balik kepada negara kita Malaysia. Ya, kalau kita melihat situasi global macam ini, pada masa ini memang ada banyak cabaran macam geopolitik, dan kalau dari segi ekonomi dan perdagangan banyak negara mungkin memilih fahaman perlindungan. Jadi melalui lawatan kali ini, bagaimana pandangan Datuk Seri terhadap pasaran di China? Saya mengucap terima kasih pada kerajaan China itu sendiri. Kalau kita melihat perbincangan awal di antara Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Presiden dan Premier negara China, komitmen untuk memperkukuhkan perdagangan itu amat baik sekali. Persefahaman inilah sebenarnya yang saya turuti dan untuk lanjuti bagaimana kita nak merealisasikan apa yang telah dihasratkan oleh kedua-dua negara. Misalnya kata untuk meningkatkan perdagangan kepada 150 bilion untuk ASEAN, bagaimana Malaysia boleh
merebut peluang ini. Bagaimana kita dapat tingkatkan hubungan dua hala ini dari segi perdagangan, khususnya dalam sektor pertanian. Dalam konteks yang bila kita berbincang dengan kepimpinan negara China, sudah pasti kelapa sawit yang punya hubungan yang begitu lama sekali, semenjak belasan tahun yang dulu, di mana hubungan ini bila China memerlukan bekalan minyak masak yang konsisten, yang stabil, dan di situlah kelapa sawit, minyak sawit diperkenalkan. Dan Alhamdulillah dari situ kita melihat peningkatan yang begitu ketara sekali. Dengan komitmen perjumpaan ini, dalam tahun 2024 nanti, ekspor daripada negara China dalam minyak sawit akan dapat meningkat kepada 3.4 juta tan dalam 2024. Dan di samping itu juga kita jumpa melihat bagaimana kita dapat tingkatkan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam minyak sawit ini, hasilan huluannya, dengan adanya institut yang kita wujudkan di Shanghai. Ianya juga dapat membantu pihak industri di China. Tapi pada masa yang sama, bagaimana kita dapat pertingkatkan kerjasama dengan institut penyelidikan negara China, tak kiralah pihak universiti ataupun institut kerajaan, untuk kita cari kaedah untuk tingkatkan lagi hasilan minyak sawit kita untuk tujuan pasaran di negara China. Begitu juga dengan produk-produk pertanian yang lain. Termasuklah kita dah maklumkan bahawa jackfruit daripada Malaysia yang fresh sudah pun masuk ke China, dan mereka mengharapkan dapat disebarkan pada bandar-bandar lain di negara China. Di samping itu, saya dimaklumkan juga bahawa buah durian merupakan salah satu buah menjadi favourite di negara China, dan itu yang dibincangkan bagaimana kita nak membawa masuk buah durian yang fresh daripada Malaysia ke China. Perbincangan itu juga ditelitikan dan akan dilanjutkan supaya ianya dapat dipermudahkan, dan persetujuan antara dua negara ialah untuk mencari jalan bagaimana ianya dapat dipermudahkan, dipercepatkan, dan akhirnya dapat dipertingkatkan. Sebab China sendiri pada masa ini mengimport lebih kurang 6 bilion hasilan durian daripada beberapa negara ASEAN, termasuklah Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tapi Malaysia belum begitu banyak. Sebab itu kita nak memfokuskan bagaimana kita dapat tingkatkan, sebab mereka mengatakan sebenarnya buah durian Malaysia ini adalah yang terbaik dari segi cita rasanya. Sebab itu juga salah satu perbincangan yang kita terokai, dan insya-Allah kita akan dapat pertingkatkan dengan kerjasama erat dua negara ini, bukan saja di peringkat kerajaan tapi di antara pegawai di peringkat kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Ya, memang kalau durian Musangking macam sudah sangat terkenal di China, dan semua orang melihat kalau durian dari Malaysia merupakan durian yang paling berkualiti. Dan dengan adanya durian dari berbagai negara termasuk Malaysia, saya sendiri pun sudah menyaksikan harganya kalau di pasaran di China memang sudah turun, kebanyakannya sudah diturunkan. Saya rasa ini akan membawa manfaat kepada kedua pihak. Semua sudah pasti kebaikan, dan saya melihat bahawa bila berinteraksi dengan pihak industri, bahawa orang Cina ini begitu kreatif sekali dari segi pemakanan. Malahan mereka sudah ada pizza durian sekalipun. Di Malaysia kita tak jumpa benda itu. Okay. Ya, sekarang kalau Presidensi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pergi ke San Francisco untuk menghadiri APEC, dan menurut pandangan Datuk Seri, bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia dan China dalam kerjasama Asia Pasifik? Sebab kita tahu kalau pada tahun 2020 di Malaysia kita sudah meluluskan wawasan Putrajaya 2040. Ya. Jadi bagaimana peranan kita atau kerjasama kita untuk menggalakkan itu kerjasama di rantau Asia Pasifik? Malaysia berpandangan bahawa hubungan di antara China termasuk juga Amerika, kita merupakan dua negara yang begitu penting pada negara kita. Bukan saja dari segi hubungan diplomatik tapi juga dari segi hubungan perdagangan, sebab US dan China ini merupakan rakan dagangan yang begitu besar pada negara kita. Dan sebab itu dunia hanya akan dapat berada dalam keadaan yang baik dan stabil
kalau dua negara ini sentiasa berunding, berbaik-baik dan sentiasa berunding dengan apa saja dalam permasalahan yang mereka hadapi. Sebab bagi Malaysia, keamanan serantau adalah amat penting. Dan dua negara ini memainkan peranan yang begitu besar sekali dalam menentukan keamanan dunia. Kalau kita dapat mengelakkan daripada konfrontasi ataupun provokasi, apa saja masalah, kita akan duduk berbincang, berunding dan sebagainya, mencari penyelesaian. InsyaAllah dunia akan berada dalam keadaan yang tenang, berada dalam keadaan aman, baik untuk seluruh dunia. Sebab dengan keamanan, kestabilan itu, barulah perdagangan akan dapat meningkat. Dan hubungan itu akan lebih baik dan mesra. Dan itulah harapan Malaysia kepada dua-dua negara besar ini, supaya dapat memainkan peranan untuk menstabilkan kedudukan geopolitik dunia. Ya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Datuk Seri itu, tahun depan ini merupakan satu amat pentinglah dalam hubungan kedua-dua negara, kerana ini merupakan ulang tahun ke-50 terjalinnya hubungan diplomatik kedua-dua negara. Jadi menurut pandangan Datuk Seri dan juga lawatan kali ini, apa bidang yang kita perlu lebih mementingkan atau ada apa bidang yang baru kita boleh terokai pada masa depan dalam kerjasama kita? 50 tahun usia pertengahan kalau ikut manusia. Jadi bila usia pertengahan, kematangan itu dah ada. Dan untuk itu ialah bagaimana kita nak pastikan kita dapat eratkan dan kukuhkan hubungan ini. Dan hubungan ini dalam semua aspek. Dari segi politiknya, kepimpinan tertinggi, kita dapat lihat bahawa hubungan yang begitu erat dan bertambah erat. Sebab kalau kita melihat dalam tahun ini saja pertukaran lawatan antara kepimpinan utama negara antara dua negara di Malaysia saja sudah 40 lawatan daripada kepimpinan negara China. Begitu juga Perdana Menteri kita sudah datang ke China lebih kurang tak kurang daripada dua ke tiga kali sudah. Dan sekali ini saya datang untuk berjumpa dengan kepimpinan tertinggi negara China. Ini menunjukkan bahawa hubungan ini akan bertambah erat. Dan dengan inilah maka kita dapat berbincang bagaimana kita dapat tingkatkan hubungan diplomatik antara dua negara, kepimpinan tertinggi, kepimpinan di antara pegawai-pegawai kerajaan, hubungan di antara business to business, dan lebih utama ialah people to people. Sebab itu saya melihat bagaimana kita dapat tingkatkan dalam sektor pelancongan hubungan dua negara ini. Saya berterima kasih pada kerajaan China yang melonggarkan, memudahkan untuk kemasukan rakyat Malaysia ke negara China dan untuk tahun depan, di mana 15 hari mereka diberikan kebebasan lah dari segi visa dan sebagainya. Ini merupakan langkah yang baik dan insya-Allah saya akan membawa balik pada negara kita untuk membuat perkara sama supaya hubungan antara dua rakyat ini akan dapat dipertingkatkan. Dengan itu pemahaman dari segi budaya, sejarah kita, norma dan nilai antara dua negara ini dapat dipertingkatkan. Kalau ini berlaku, sudah pasti keakraban itu akan dapat wujud. Bila keakraban ini wujud, bukan saja ianya secara natural kata orang akan dapat meningkatkan hubungan yang lain-lain, termasuklah dari segi politiknya, dari segi bisnesnya dan sebagainya. Dan di sini yang kita nak fokuskan dalam konteks hubungan perdagangan, di samping sektor agri-komoditi, pertanian, kita juga melihat bagaimana kita dapat eratkan hubungan dari segi research and development, bagaimana kita nak tambahkan nilai dari segi hasilan kita, bukan saja minyak sawit tapi juga yang lain-lain, dan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi di mana China agak ke depan dalam bidang teknologi. Sebab itu kita melawat salah satu institut germ plasma mereka, bagaimana mereka dapat mengeluarkan precision farming dan modern farming ini ataupun smart farming untuk menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan ini mungkin salah satu area yang kita boleh fokuskan, terutamanya dalam keterjaminan makanan. Misal kata negara kita masih mengimport banyak beras, dan bagaimana dengan kerjasama dua negara ini dapat membantu kita dalam menghasilkan ataupun meningkatkan hasilan produk padi kita, beras kita, dan juga keterjaminan makanan kita. Dalam sudut lain menggunakan teknologi moden dan sebagainya.
beberapa perkara lagi yang banyak boleh kita lakukan dari segi hubungan diplomatik, termasuk juga pertukaran pemimpin-pemimpin muda dua negara. Saya sendiri pernah melalui program tersebut. Dalam ulang tahun sambutan yang dulu, 100 orang pemuda daripada negara Malaysia datang ke sini, 100 orang daripada China pergi ke Malaysia. Pertukaran itu di mana kita dapat belajar memahami kaedah demokrasi ataupun proses politik setiap negara, dan kita boleh membuat perbandingan dan belajar antara satu sama lain. Ini perkara-perkara saya kira yang boleh kita fokuskan, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bincangkan. Malahan Vice Premier Ding juga ada menyarankan ada beberapa perkara yang akan saya bawa balik untuk dibincangkan dengan kepimpinan negara kita, dan kita akan susuli juga beberapa perkara. Ya, memang kalau persahabatan antara rakyat ini sangat penting dan sudah menjadi asas bagi persahabatan kita. Mungkin sudah sebenarnya bersejarah lebih ratusan tahun. Dan kalau apa yang sudah dikatakan oleh Datuk Seri itu, pelancongan ini memang amat penting untuk meningkatkan persefahaman antara rakyat kedua negara. Malaysia menyasarkan menarik 5 juta pelancong dari China. Dan kalau bagi pelancong China, saya rasa macam kalau pergi ke KL, pergi ke Pulau Redang, bahkan sekarang pergi ke Sabah atau Sibadan, Kapalai, ini sudah popular di China pada beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin bagi Sarawak masih tak begitu popular atau terkenal bagi pelancong dari China. Datuk Seri berasal dari Sarawak, jadi bolehkah Datuk Seri dengan peluang ini memperkenalkan sedikit keunikan dan daya tarikan pelancongan dari Sarawak kepada kita? Sebenarnya di Malaysia memang banyak tarikan, dan setiap negeri ada tarikannya tersendiri. Kalau di Sabah terkenal dengan pantai, pulaunya dan latar belakang Gunung Kinabalunya, dan di Semenanjung pantai dan juga produk-produk pelancongan yang begitu unik, termasuklah di Melaka bandar sejarahnya. Sarawak sebenarnya ialah berlatar belakangkan kehijauan. Kalau kita nak mempelopori ataupun melihat kepada kehijauan semula jadi di Sarawak, hutan semula jadi, Sarawaklah tempat mereka lihat. Salah satunya ialah Gua Niah, dan kita ada juga Mulu Cave, dan begitu banyak tarikan sebenarnya di Sarawak. Tapi disebabkan mungkin connectivity menjadi satu cabaran. Tapi dengan Menteri Pelancongan Malaysia sekarang ini berasal daripada Sarawak, yang juga pernah menjadi Menteri yang menjaga hal ehwal hubungan China dan Malaysia, sudah pasti saya kira mungkin beliau boleh menarik lebih ramai pelancong China masuk ke Sarawak. Dan sebenarnya sejarah hubungan rakyat China dengan Sarawak ini sudah lama. Sebab itu di Sarawak kita ada satu tempat, iaitu di Sibu, yang dikenali sebagai Chinatown untuk negeri Sarawak. Dan di situlah sebenarnya ramai masyarakat Cina yang pelbagai latar belakang klannya, dan mereka juga merupakan penggerak utama ekonomi negeri Sarawak. Dan saya kira perhubungan antara dua negara itu amat, dari segi persatuannya begitu kuat sekali. Dan sudah pasti saya kira kalau datang ke Sarawak, mereka akan tertarik Sarawak, terutamanya dari segi makanan-makanan di Sarawak itu yang menjadi tarikan sebenarnya. Okey, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih kembali.